Pasal apa agama boleh memberikan asas kekuatan? Jawapannya kerana pada agama itu adanya akidah. Jadi pasal dia ada pegangan, pasal itu dia jadi kuat. Pegangan ni pula menyebabkan terbina kesatuan. Jadi masing-masing ada perasaan yang sama. Tuhan dia satu, cara ibadah pun sama, pengabdian diri kepada Allah sama. Ini membina kekuatan, dan kekuatan itu digeruni oleh musuh. Jadi ini satu perkara yang cukup penting. Pasal kadang-kadang tuan-tuan, kita yang hidup pada hari ini, kita macam duk cari tak mana kekuatan kita. Cari di mana kekuatan. Pada senjata semata. Adakah kita akan nama kuat kalau sekiranya ada harta? Adakah nama kuat kalau kita memiliki teknologi hebat? Jawab dia, semua itu menjadi sebab musabab, menjadi adunan kepada kekuatan, tapi tak cukup. Asas kekuatan mesti agama. Daripada agama itulah menyatu ke hati-hati manusia. Maka asas kekuatan yang kedua ialah kesatuan. Pasal orang Arab ni kita maklum, dengan suku dia, dengan kabilah dia, dia pecah. Aus Khazraj duduk di Madinah, kabilah-kabilah Arab di Mekah. Mekah nak sampai Madinah tu ada banyak kabilah-kabilah, semua tu disatukan oleh Nabi di bawah akidah Islam, maka terbentuklah satu kekuatan. Hak ni yang boleh menghadapi Rom dan mampu untuk menghadapi kuasa besar yang pada waktu itu. Jadi kalau kita nak kuasa pun kena ada akidah dan kena ada kesatuan. Sebab tu tuan-tuan, musuh dia tahu asas ni, dia lemahkan akidah umat, dia lemahkan agama umat, lepas tu dia bagi kita pecah. Pecah habis. Kita tuan-tuan nak bina kesatuan cukup susah. Tapi nak pecah cukup mudah. Tuan-tuan tengok dari penubuhan sampai hari ini Islam. Hak kita dulu dengar pecah. Cakaplah tajuk apa pun. Ada cadangan tuan-tuan untuk umat Islam ni perlu ada mata wang sendiri untuk membina kekuatan ekonomi. Kita jangan bergantung dengan dolar Amerika. Kita jangan bergantung dengan euro. Tapi tak boleh. Sampai lah nak pergi negara mana sekalipun, kalau luar negara, orang beritahu dah, paling mudah bawa dolar Amerika. Banyak negara bawa ringgit, tak jalan. Termasuk tuan-tuan negara-negara Arab sendiri. Saya ingat saya pergi di Morocco. Pergi Morocco, Maghribi. Kita boleh dengar Maghribi, Morocco, apa semua ni kita boleh ingat. Senanglah negara umat Islam. 90% umat Islam. Tapi kawan-kawan yang nak bawa kita ni pesan siap-siap. Paling mudah untuk berbelanja di sana, satu, bawa dolar. Kalau tidak pun, kalau setakat bawa ringgit, pakai lapang. Nampak tuan-tuan, itulah keadaan dunia umat Islam. Pasal tak boleh nak bersatu. Kesatuan tak nak. Itu dalam bab mata wang. Tentu berkaitan dengan negara Arab Israel. Zionis Israel ini tidak diiktiraf oleh beberapa negara Arab. Kacau. Tentang pendirian, kita tidak akan mengiktiraf
Israel sebagai sebuah negara. Pasal Zionis Israel ni rampas tanah milik umat Islam. Tapi nak dapat daripada umat Islam untuk tidak mengiktiraf Islam, tak boleh. Ada satu di kalangan negara-negara Arab yang memberi pengiktirafan. Lah tuan-tuan, besar di antaranya Bahrain dan beberapa negara yang lain, termasuk tekanan pada untuk kepada negara Israel. Sekali lagi kita pecah. Depan dengan kalau sebut sampai ke peringkat nak satukan lagi tak lepas habis. Pasal apa? Senjata kita pun dibeli daripada kuasa-kuasa besar. Pasal itulah tuan-tuan, Turki sedang berusaha. Mudah-mudahan kita berdoa agar Turki ini mampu untuk menjadi kuasa besar baru dalam dunia ini. Itu pun di antara kekuatan yang ada pada Turki ini, dia tidak sangat bergantung dengan kuasa-kuasa besar dan bergantung dalam banyak perkara dengan pihak lain. Contohnya dia pertanian, dia buat sendiri. Pertanian sendiri, makanan sendiri, menyebabkan dia berani berdepan dengan siapa saja. Sebab ni memang kita akui kita tak berani. Pasal kita terpaksa mengimport banyak benda keperluan asas daripada luar. Jadi mau tak mau kita terpaksa banyak berdiplomasi. Kita nak tegas sangat-sangat banyak kali. Ini tuan-tuan keadaan dunia umat Islam. Boleh ke tidak umat Islam ni jadi kuat? Jawapan dia boleh. Rahsia dia tu ada. Dan asas kekuatan pun tu ada. Mudah-mudahan usaha tu boleh terus berjalan. Tu kalau kita bercakap, tajuk apa? Tajuk luar negara. Kalau cakap tajuk luar negara, tuan-tuan pun tengok. Nah, kemarin dan semalam keputusan PRN Sabah. Boleh tengoklah. Nah, lagu mana gabungan-gabungan yang ada hadapi pilihan raya. Dan semalam pukul 10-11 tu kita dah dapat jawapan. Cuma sikit masalah sampai hari ini tak tahu lagi siapa ketua menteri. Kita harap boleh selesai dengan baik. Jangan sampai tengok-tengok Syafi'i Abdal dengan agak sumpah. Itu pun kita bimbang tu. Benda-benda macam-macam boleh berlaku. Sampai tuan-tuan orang buat melawak main isu Sabah ni. Apa dia? SPR boleh bagi keputusan pukul 10-11 malam. Semua keputusan boleh selesai. Tapi keputusan sebenar tunggu seminggu lagi daripada. Awak yang lagu tu tunggu siapa nak lompat pergi mana. Kalau dok main lompat, kau ni lompat tinggi, kau ni lompat, kalau tuan. Jadi kita harap mudah-mudahan tak berlaku macam tu. Inilah kesatuan. Dan usaha daripada pelbagai pihak nak pecahkan. Nak bagi pecah tadi yang ni cukup mudah. Cukup mudah perpecahan. Sebab tu kita harap mudah-mudahan kita hati-hati sungguh dalam bab usaha penyatuan dan usaha daripada musuh untuk pecahkan kesatuan. Kemudian sisa-sisa harapan dan angan-angan yang masih bersemayam di hati orang-orang munafik dan para pengamal jahiliyah mulai hilang. Sebelum ini mereka masih berharap terhadap pasukan Rom untuk menghapuskan pasukan Islam. Tonton tengok kenyataan tulisan daripada pengarang kitab kita ni. Bila baca yang ni, ya Allah ya Rabbi,
Dari kalangan umat Islam ada satu kelompok manusia nama Islam. Apa adalah hati dia? Yang tersimpan dalam hati dia ialah dia mengharapkan Rom ini bawa bala. Tapi saat ini diceritakan bagaimana orang dalam yang cuba untuk mengkhianati perjuangan. Tak bolehlah mereka dua Arab Rom akan meserang umat Islam. Mereka pun bina bekalan dah, sebagaimana kita cerita dulu dalam sebelum perang Tabuk, duk bina dah masjid yang dinamakan Masjid Quba. Untuk apa tu? Sebagai pengkalan nak bagi Rom masuk melalui jalan ini dan membinasakan umat Islam. Sekarang dengan keberanian umat Islam menghadapi kuasa besar Rom, mereka dapat asa. Lalu apa dia buat? Lalu tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan kecuali merayu kepada orang Islam agar dilayan dengan lemah lembut, manakala Allah memerintahkan untuk bersikap keras terhadap mereka. Allah memerintahkan untuk menolak sedekah mereka, tidak mensolatkan jenazah mereka, tidak memintakan ampunan dan tidak berdiri di atas kubur mereka. Allah juga memerintahkan untuk menghancurkan pusat kegiatan mereka yang dikenali sebagai Masjid Dirar. Allah mengungkap keburukan mereka sembunyikan, seakan-akan ayat yang turun itu menyebutkan satu persatu nama orang-orang yang berada di Madinah. Hari itu kita ceritalah. Perang Tabuk ni bukan sekadar tentu Allah tunjuk siapa dia umat Islam yang ni. Kalau dilihat dari sudut persiapan bala tentera, jumlah bala tentera memang menakutkan. Bukan senang untuk hadapi mereka. Tapi rupanya bila Nabi mati-matian, akhir apa jadi? Roh tak berani keluar. Jadi Allah tunjuk musuh ni bukan setara mana. Kekuatan mereka bukan setara mana, tapi dengan syarat bila umat Islam sungguh-sungguh. Dua. Yang ketiga tentu Allah nak bongkar di sebalik peperangan Tabuk ialah orang yang menyembunyikan kekufuran dalam hati tapi menzahirkan Islam pada amalan. Jumpa dua angkat tangan bagi salam. Musim Covid salam tak ni, mereka pun tak lari. Mereka pun boleh lagu ni juga. Jadi tengok serupa. Nabi masuk masjid sembahyang, mereka pun masuk sembahyang. Jadi hadir dalam majlis-majlis bersama dengan umat Islam. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila berjumpa dengan umat Islam, kami beriman macam apa? Itu zahir. Tapi yang tersimpan dan tersembunyi dalam hati ialah permusuhan dan kebencian pada umat Islam. Allah nak zahir itu. Bila dia tengok tentang umat Islam nak kena berdepan dengan Rom, dia ambil peluang. Ambil peluang apa? Cucuk umat Islam. Jangan keluar perang. Cucuk Rom. Ni masa untuk serang. Ini tentu usaha-usaha yang mereka buat. Jadi Allah zahirkan ini. Sampai digambarkan dalam kenyataan tadi bahawa ayat-ayat Allah yang turun, ketegasan Allah terhadap munafik ini sampai ke peringkat seolah-olah satu pengisytiharan yang sangat terbuka. Sudah sampai masa tak ada dah tolak ansur dan layanan untuk puak-puak munafik. Sedekah mereka jangan terima. Mereka main nak buat baik pun tak sadut terima dah. Mereka mati tak sah ziarah. Kalau sekiranya mereka dikebumikan, jangan pergi berdiri berdoa di atas kubur mereka. Semua itu dibuat.
untuk nak menggambarkan betapa sudah sampai masa tekanan kepada munafik kena buat begitu. Saya cerita dah pada tuan-tuan, Nabi SAW ada ketika secara terbuka mengisytiharkan, kamu bangkit, ini munafik. Fulan bin Fulan Nabi sebut nama dia, terus terang Nabi sebut, ini munafik. Daripada perang Tabuk. Sebelum tu tidak. Sebelum tu hak munafik ni Nabi biar. Duduklah bersama dengan umat Islam. Dia jahat macam mana pun biar. Tapi ada sampai masa dizahirkan mereka. Ini di antara kesan peperangan Tabuk. Kemudian yang berikut, pelbagai kabilah hantar utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang, pembukaan Mekah dan bahkan sejak sebelum itu. Tetapi setelah perang Tabuk ini, pengiriman utusan kepada baginda lebih banyak. Ini menunjukkan pengaruh yang dihasilkan setelah perang ini semakin bertambah. Jadi selepas daripada pembukaan kota Mekah, kita baca dah dulu, ada banyak tuan-tuan kabilah-kabilah Arab ni main menghadap Nabi, kemudian masuk Islam, itu balik di kampung mereka. Tapi berlaku ni masih lagi tidak terbuka. Mana main masuk Islam, senyap-senyap balik, hidup sengap-sengap di kampung mereka. Tapi selepas daripada peperangan Tabuk ini, kehadiran daripada kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab ni sangat besar jumlah dan berlaku dalam keadaan yang sangat terbuka. Jadi makna apa yang kita baca di dalam suratul Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Suratul Nas tu jelas. Di antara benda yang Allah tunjuk berlaku secara terang ni, wa ra'aitan nasa yadinillahi. Kamu tengok bagaimana manusia berbondong-bondong, berpusu-pusu, kumpulan demi yang masuk Islam dan beriman kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Jadi tuan-tuan, itu yang berlaku selepas daripada perang Tabuk. Cukup banyak ayat-ayat daripada surah At-Taubah. Jadi kalau nak baca detail perang Tabuk ni, kena baca At-Taubah. Yang turun mengenai peperangan ini, sebahagiannya turun sebelum keberangkatan ke Tabuk dan sebahagian yang lain turun setelah keberangkatan, iaitu ada yang turun semasa perjalanan dan sebahagian yang lain turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Madinah. Ayat-ayat ini meliputi pelbagai keadaan peperangan, antaranya celaan keras terhadap orang, keutamaan orang-orang yang berjihad dan ikhlas, serta diterimanya taubat daripada orang-orang mukmin yang lurus. Semua tu kita bacalah. Bagaimana tentu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun, dan turun yang menyentuh pelbagai sudut. Ada hak sebelum perang, ada yang waktu perang, ada yang selepas. Lepas tu menceritakan tentang mukmin, lagu mana pengorbanan mereka habis-habisan. Habis-habisan, tak ada apa. Waktu nak habis, bagi belaka untuk Islam. Dan cerita ada pula dari kalangan mereka yang menyembunyikan kekufuran, hak ni duk cari jalan untuk nak membinasakan umat Islam, pun Allah dedahkan. Dan di celah-celah itu ada lagi dari kalangan umat Islam ni yang alim. Dia ada belakang tuan, dia bagus. Islam dia bagus. Alim. Bersiap keluar perang, dia kata tak apalah, saya kita pergi duk kalut nak pergi mana?
Yang ni kalau kita tengok bukan nanti perang saja. Bukan nanti perang saja tuan-tuan, dalam kehidupan kita. Macam Pak Iban ada ke depan, ada. Waktu PKP tak boleh pergi masjid, tak apa, dia sembahyang di rumah. Pagi yang kita buat. Boleh buka masjid, dia awal masuk. Tu orang yang betul-betul mukmin. Dan di sana tuan-tuan ada orang waktu PKP tak boleh pergi masjid, dia duduk ingat. Dia kata bila nak buka apa ni kerajaan apa ni sampai masjid pun tak boleh buka marahkan kerajaan. Buka haram tapi saja dia duduk ingat begitu. Ada satu lagi kelompok hak ni dia tak ada duk sengah begitu, tapi dia alim. Orang kata iman, bukan nak pergi mana dia tak masjid tu. Satu masa kita pergi. Tu kalau masjid sembahyang jemaah. Ada orang tuan-tuan, Masya Allah, sebelum PKP mengaji. Bila main PKP tak boleh nak mengaji, duk buka ni handphone ni, duk tengok tak mana ada pengajian, live buka, duk mengaji. Pasal apa? Cintanya dia dengan ilmu. Habis-habis buka saja masjid, pusat-pusat pengajian, majlis ilmu kita buka, pi. Tu satu kelompok. Satu kelompok lagi memang tak pi. Satu kelompok lagi dia tidak menentang majlis ilmu, cuma dia tak apa kalau Allah dia Ta'ala tak mana pun ada mengaji. Betul hampir tahu dia tak mana pun tak pi. Kalau ni masih mengaji banyak, masjid pun ada, surau ni ada apa semua. Dia tak duk kalau mana mengaji berkenyah. Dah lah hampir tahu lah dia tak aku takkan ada lagi lah. Bukan dia tak setuju, bukan dia tak suka, bukan dia benci tak, tapi dia khalif. Ni kumpulan ni ada. Jadi perang Tabuk ni dia menggambarkan itulah kehidupan manusia yang kita terpaksa hadapi. Kemudian ia juga berkenaan tentang orang-orang yang ikut bergabung dan mereka yang tidak boleh bergabung, serta masih banyak permasalahan yang diungkap. Banyak lagi lah. Kalau kita teliti, tengok, kita baca, kita perhati, kita akan dapat banyak pengajaran di sebalik peperangan ini. Kemudian tuan-tuan, dia letak satu tajuk, iaitu beberapa peristiwa penting di tahun ke-9 Hijrah. Jadi hari ini dia tak detail, tapi dia senaraikan saja. Antaranya setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna kepulangan Nabi dari perang Tabuk, terjadi peristiwa li'an, iaitu antara Uwaimir Al-Ajlani dan isterinya yang bernama Khawlah. Yang ni tuan-tuan, satu peristiwa yang berlaku yang menyebabkan Allah menurunkan surah An-Nur ayat 6 hingga ayat 9. Saya tak detailkan lah, tapi peristiwa ni berlaku selepas daripada Nabi balik dari perang Tabuk. Itu di antara sebab berlakunya hukum li'an. Macam mana jadi Uwaimir ni dia dakwah kepada para sahabat secara terbuka. Dia beritahu, dia kata, isteri aku telah melakukan perbuatan zina dengan siapa? Dengan Syarik bin Syahmah. Syarik ni bukan orang lain, sepupu dia sendiri, sepupu kepada Uwaimir tu. Jadi Uwaimir ni buat pengisytiharan terbuka di hadapan para sahabat. Dia kata, isteri aku telah berzina dengan sepupu aku. Jadi bila dia buat pengisytiharan terbuka macam tu, menyebabkan para sahabat pergi mengadu kat Nabi. Nabi panggil. Nabi kata, Uwaimir,
takutlah pada Allah. Jangan main-main dengan tuduhan zina, hukum dia berat. Ni perbuatan ni dosa besar, hukuman dia berat pasal melibatkan maruah harga diri orang, walaupun orang tu isteri kamu. Takutlah pada Allah. Apa dia katakan Nabi, ya Rasulullah, benar isteri saya melakukan perbuatan 4 bulan dah saya sudah tidak mendekati isteri saya. Nabi panggil Khawlah, isteri dia. Nabi kata, kamu dituduh oleh suami kamu melakukan perbuatan zina. Apa Khawlah kata? Khawlah kata, ya Rasulullah, Uwaimir suami saya ni satu orang yang sangat cemburu. Cemburu dia sampai ke peringkat dia buat tuduhan ni. Jadi dia menafikan. Akhir tuan-tuan, Uwaimir pertahan tuduhan, Khawlah pertahan kata diri dia bersih. Satu hari selepas asar, Nabi panggil dua-dua dalam masjid. Nabi minta untuk mereka ijtihad. Uwaimir buat tuduhan, kemudian Khawlah bertahan. Jadi masing-masing penyudah dia serah pada Allah. Sekiranya saya dusta, laknat Allah ke atas saya. Khawlah pun sekiranya saya dusta, laknat Allah ke atas saya. Itulah dinamakan li'an. Itu terbit hukum li'an. Dan lepas itu tuan-tuan, dia kesal li'an pada suami isteri, dipisah dan selama-lama tidak boleh berkahwin semula sampai bila-bila. Tak boleh. Kalau cerai boleh rujuk. Kalau habis iddah boleh angkat balik. Kalau cerai talak 3 pun, si isteri ni pergi berkahwin dengan orang lain, cerai pula habis iddah, boleh balik pada isteri, pada suami yang mula. Boleh. Tapi li'an tak boleh. Dengan laknat ni masing-masing pakai laknat aku ni, tak boleh. Itu tuan-tuan zaman Nabi dibuat dalam masjid. Pasal waktu tu masjid ni segala-gala, termasuk mahkamah pun masjid. Zaman kita hari ni kalau berlaku li'an ni, dia berlaku dalam mahkamah. Jadi dia bukan boleh dua laknat buta lalu, tak boleh. Dia dengan perintah daripada hakim. Jadi tentu ada hukum. Cuma ini berlaku selepas daripada perang Tabuk tahun yang ke-9 Hijrah. Kemudian antara yang lain, direjamnya wanita Ghamidiyah yang datang dan mengakui bahawa dirinya telah berzina. Dia direjam setelah menyapih, yakni memutuskan susu daripada anaknya daripada hasil perzinahan. Jadi wanita Ghamidiyah ni masyhur cerita. Dia menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya telah melakukan zina. Nabi beralih pergi ke lain. Nabi beralih pergi ke lain, tuan. Jadi Nabi beralih pergi ke lain tu sebanyak 3 kali. Dia duk katakan Nabi, ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi kali buka pergi ke lain. Saya berzina, kali buka pergi ke lain. Ulama ambil satu pengajaran di situ, bahawa tuan-tuan, Nabi nak isyaratkan, kamu tak perlu main mengaku. Tak perlu main mengaku. Orang yang buat dosa, dosa dia disembunyikan oleh Allah, tak terdedah, dia tak kena tangkap, tak ada siapa tengok, tak ada rakaman apa dia buat, tak perlu mengaku. Yang tu dia dengan Allah minta ampun. Mudah-mudahan Tuhan ampun. Tapi Ghamidiyah ni dia mengaku depan Nabi. Ya akhirnya 3 kali dia mengaku, Nabi duk beralih kanan, beralih kiri, tak mau dengar. Tapi dia ulang juga. Sampai akhir Nabi tanya, kamu gila? Kut, dia tak betul. Kut lah aku, kut mana? Dia kata betul. Nabi sampai detailkan tuan-tuan, kamu sekadar peluk saja
saya betul-betul berzina. Dan sekarang kata dia, saya sedang mengandung anak zina. Nabi SAW perintahkan sampailah kandungan dia cukup masa lahirkan anak, baru mai balik. Bersungguhnya dia tuan-tuan, bila Nabi suruh balik itu sebenarnya, kira kalau kita kata balik pi tak mai dah. Dah. Dia boleh anak. Cerita dari riwayat. Dia boleh berdiri dah. Dia boleh berjalan, mana kuat dah. Nak orang pun bersalin ni, duduk dalam pantang apa semua. Dia kira dia kuat dah, boleh bawa anak, dia dukung anak mereka. Nabi tengok dia, Nabi tengok pada anak, Nabi kata begini, kamu balik. Susukan anak ini sampai dia mampu makan sendiri. Dia balik, tuan-tuan, dia belah anak ni. Satu hari dia mai pula depan Nabi, dia bawa anak dia. Anak dia duduk pegang macam roti gitu, duduk tokak makan. Maknanya dia nak tunjukkan Nabi, ya Rasul, masa untuk saya dihukum pasal anak saya ni dah boleh makan sendiri. Nabi kata begini, kamu pergi cari ibu untuk anak kamu ni. Dia balik pula, dia ketiak tuan-tuan, cari sampai dapat. Mak pak angkat pada anak, sanggup belah. Bila dia tak ada nanti serah. Dia mai pula jumpa Nabi. Tuan-tuan, bilang berapa kali dia jumpa Nabi. Sungguh-sungguh dia nak minta daripada Nabi hukum dia sebagaimana yang Allah tetap, sebagaimana yang dihukum ke hukum dia. Dia nak balik menghadap Allah dalam keadaan suci bersih. Tu dia yang kata sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau kita baca kisah ni, kita teliti hukum Islam ni tuan-tuan, dia bukan nak hukum orang. Berapa ramai orang duk salah tak? Dia kata kalau kita buat hukuman kejam ni lepas ni siap, banyak aku pergi dendam orang ni. Dah. Habis batu jalan buat tenggelam orang. Tu bahasa-bahasa terbit, ayat-ayat yang terbit menghina hukum Tuhan. Dulu-dulu banyak. Kalau kejam ni dilaksanakan, satunya hukuman ni kejam, gamak kan kita pergi duduk kejam orang. Pasal dia duduk nampak tang kejam, dia tak nampak tang hikmah tersembunyi. Tuhan nak tunjuk tuan-tuan berlaku kepada Al-Ghamidiyah ni. Akhirnya, sungguh-sungguh dia bersedia, dia laksana apa yang Nabi minta. Sampai masa dia diikat, kemudian Nabi panggil para sahabat, pegang batu, pegang balik. Ada satu sahabat waktu dia balik Ghamidiyah ni, balik batu sambil dia duk maki. Dia balik dia maki. Maki ya, kata macam-macam lah. Ni apa jalang lah apa semua. Biasa kan benda tu ada dalam masyarakat kita jenis tu. Pegang balik kata. Nabi dengar sahabat ni kata. Nabi kata jangan kamu mencaci dia. Pasal apa? Taubat wanita Al-Ghamidiyah ini, kalau nak dihitung, kalau nak dikira, nak dinilai, lebih besar daripada bukit Uhud. Tuan-tuan pergi di Madinah tengok bukit Uhud. Allahu Akbar, besarnya, panjangnya bukit ni. Maka kata Nabi SAW, taubat Al-Ghamidiyah lebih besar daripada bukit Uhud itu. Jadi nak gambarkan betapa mohon keampunan Al-Ghamidiyah ni sungguh-sungguh, taubat sungguh-sungguh, dalam masa yang sama dia minta untuk dia dihukum. Berlaku bila? Tahun yang ke-9. Kemudian yang lain, berlaku kematian Najasyi Habasyah, meninggal dunia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkannya dengan salat ghaib. Tuan-tuan,
kita baca kisah Najasyi ini, kita akan bertemu bagaimana para sahabat mula keluar daripada tanah suci Mekah pergi ke Habasyah tahun yang kelima selepas Nabi diangkat jadi Rasul. 80 sahabat keluar pergi. Lepas pada tu puak-puak musyrikin Mekah hantar perunding. Juru runding yang mereka hantar tu ialah satu orang yang satu hari menjadi pejuang Islam yang hebat, namanya Sayyidina Amru bin As. Amru bin As ni hati dia mula terbuka dengan Islam selepas dia pergi runding ni. Dia pergi runding ni untuk apa? Dia nak pergi cucur, dia nak bubuh api dekat Najasyi ni. Nak abang kata puak-puak ni lah ada buat masalah ni Mekah, tak sedut bagi perlindungan, hantar balik, halau keluar daripada negeri kamu. Kalau biar mereka ni buat masalah ni. Tu Najasyi panggil sahabat-sahabat Nabi. Di antara sahabat utama Nabi iaitu sepupu Nabi Sayyidina Ja'far bin Abi Talib yang menjawab persoalan-persoalan Najasyi. Sampailah tuan-tuan, bila Ja'far ni membaca ayat-ayat Allah, lalu dia dengar ayat-ayat Allah dibaca, mengalir air mata dia, basah janggut dia. Tengok dalam kisah dia lakonkan kisah ini, kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam kisah Sayyidina Umar tu ada cerita Najasyi. Macam mana dia punya dialog dia dengan sahabat-sahabat Nabi, macam mana gambaran yang ditunjuk Amr bin As itu berunding. Itu di antara sejarah Najasyi, najasa besar dia memberi perlindungan kepada sahabat Nabi. Dan ada kisah lain Najasyi ni terima surat Nabi. Dia duduk di atas singgasana dia. Bila diserahkan surat Nabi SAW, dia baca-baca surat Nabi, buka baca ayat mata dia. Dia angkat surat ni, dia letak tuan-tuan di antara dua mata dia. Dia nak gambarkan ini adalah risalah yang amat mulia. Dia jadi satu orang Islam walaupun tak pernah berjumpa dengan Nabi. Selepas daripada perang Tabuk tahun yang ke-9, Najasyi wafat. Berita kewafatan sampai ke Nabi, maka inilah sejarah bermulanya Nabi menunjukkan contoh teladan menunaikan salat jenazah secara ghaib. Jadi tuan-tuan, kita pun boleh buat. Kematian berlaku di mana? Di Mekah. Sahabat kita pergi umrah meninggal. Dulu almarhum Dr. Harudin meninggal di California. Kita di sini pegang-pegang buat sembahyang jenazah secara ghaib. Cuma adalah syarat-syarat, di antaranya kita kena pastikan jenazah itu sudah dimandi, dikafan. Jadi kita boleh sembahyang. Jadi itu tuan-tuan, sembahyang jenazah secara ghaib. Kemudian Ummu Kalthum, iaitu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, juga berlaku selepas perang Tabuk tahun yang ke-9. Baginda berasa sangat sedih sehingga baginda berkata kepada Uthman, jika aku ada anak yang ketiga akan ku nikahkan dia denganmu. Pasal apa? Pasal Sayyidina Uthman ni berkahwin dengan anak Nabi yang seorang lagi, nama Ruqayyah. Bolehkah Melayu jadi Ruqayyah? Tak apalah. Arab ni Ruqayyah. Lepas tu mai kat Melayu Kedah jadi Yah. Ruqayyah pun hilang dah. Contoh Ruqayyah, kita jadi Ruqayyah. Lepas tu jadi Yah, tidak pun jadi Cik itu kita. Sementara Ummi Kulthum, asalnya tuan-tuan Ummi ataupun Ummu Kulthum, tapi orang Melayu ni dia payah nak sebut. Ummi Kulthum boleh tak?
Cuma bila panggil cium dia bunyi. Itu Nabi yang berkahwin dengan Sayyidina Osman. Jadi Sayyidina Osman ni bila berkahwin dengan Ruqayyah wafat, Nabi kahwinkan anak yang kedua iaitu Ummi Kulthum ni dengan Sayyidina Osman. Meninggal pula Ummi Kulthum tahun yang ke-9. Hak meninggal Ruqayyah tu selepas daripada perang Badar. Jadi Nabi sedih, tuan-tuan, sedih dengan anak-anak Nabi ni. Dan memang semua anak-anak wafat sebelum wafat Nabi kecuali seorang saja. Habis tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok sejarah kehidupan Nabi ni banyak. Nabi gembira, lepas tu sedih. Gembira, sedih. Jadi banyak tentu hidup dalam peringatan daripada Allah. Oi gembira kemenangan Badar. Duk seronok wafatnya Sayyidatina Ruqayyah. Sedih Nabi dengan kematian anak. Gembira pula dengan kemenangan. Lagi gembira lah para sahabat ni dengan kemenangan perang Tabuk ni. Mana dengan pembukaan kota Mekah, maknanya menang. Tengok menang tu, meninggal pula Ummi Kulthum ni. Sedih pula Nabi. Dan Nabi sebut pada Sayyidina Osman, kalau aku ada anak perempuan lagi, mana anak yang ketiga, aku akan kahwinkan anak yang seorang ini dengan kamu. Jadi Sayyidina Osman dapat 2 anak Nabi, maka sebab tu Sayyidina Osman digelar dengan Dzu An-Nurain. Dzu An-Nurain, Dzun Nurain. Rain tu 2 cahaya. Hebatlah tuan-tuan, itu kena baca kisah Sayyidina Osman. Siapa yang Nabi pilih dia menjadi menantu dan menantu 2 kali. Orang Kedah, orang Melayu kita dia panggil apa? Saleh tikar. Pandai orang tua kita, saleh tikar. Kemudian yang terakhir yang dicatatkan di sini yaitu pemimpin munafik. Abdullah bin Ubay ibn Salul mati setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan keampunan untuknya. Baginda mensolatkan setelah Umar cuba menghadangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mensolatkan jenazah Abdullah ibn Ubay. Selepas itu turun ayat Al-Quran yang membenarkan sikap Umar. Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ibn Salul, bapa munafik, pun mati tahun yang ke-9 selepas perang Tabuk. Jadi Nabi ni, walaupun Abdullah bin Ubay ni bapa munafik, jahat, tapi Nabi ni hati dia sangat lembut. Tak tahu nak cerita lah tuan-tuan hati Nabi ni. Abdullah bin Ubay ni. Jadi Abdullah bin Ubay ni anak dia pun nama Abdullah. Anak ni Islam. Anak Islam ni lepas pada Abdullah bin Ubay mati, Abdullah bin Ubay nak mati ni dia wasiat. Dia kata kafankan dia dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok tu bapa munafik. Dia nak mati dia teringat ke Nabi. Minta untuk dia dikafan daripada jubah Nabi. Abdullah anak ni pergi jumpa Nabi. Kemudian bagi tahu wasiat bapa dia. Apa hajat bapa dia. Nabi ambil jubah lagi. Tentu agaklah kalau kita Masjid Haram tak pernah main, mengaji tak pernah dekat. Lepas tu duk parlimen kita pula, dia tak tengok, dia tak apa ni, duk jadi makam daripada dulu. Contohlah duk pemain kita, Nuhan ni duk kata kat kita, dekat nak mati, dia ada wasiat. Dia tak nak minta palung kita ada jadi imam Baitul Mandi dia. Palung dia kata, tengah hakam aku nak pergi mandi.
Kan? Minta jubah kita pula contohnya. Aku kalau boleh nak jubah Tok Imam. Tolong kapan aku dengan jubah Tok Imam. Pergi minta. Tok Imam kata hampir 1,000 aku tak bagi. Pasal apa? Masjid pun tak nak main, Jumaat pun aku tak nak tengok, tuan-tuan mati nak beluk dengan jubah aku. Nah, tak nak lepas pada muka nak kira walaupun dia pakai jubah aku. Tu kita tuan-tuan maki berkadak tak bagi, ambil balik. Aku bagi tanah kubur ke bumi tang ni pun betul. Tapi Nabi bagi tuan. Tu yang kadang-kadang kita duk fikir tengok hati Nabi ni tak mana. Ni musuh. Nah, sebab tu kadang tuan-tuan, kita bila bercakap nak bukan senang. Bukan senang. Sebab tu bila kita buat usaha untuk nak menyatukan umat Islam, kita ni berbeza parti politik semua, ada usaha nak bagi satu ke umat Islam, bukan senang. Saya ni bukan tak setuju, tapi lagi dia tak bukan nanti tengok muka aku, tengok bayang dia, aku tak mahu. Jadi dia muai macam-macam waktu tu. Pasal dia duk kenal balik jahat dulu, buruk dulu semua tu. Jadi ini Nabi meninggalkan contoh yang sangat hebat dari sudut memberi kemaafan. Pasal apa? Mudah. Jahat dia dengan Allah. Apa? Hak jahat dia dengan Tuhan. Kalau dia kena hukum di dunia tu, dia dengan mahkamah tu, dia dengan hakim. Kalau tak kena hukum, dia pandai jawab, dia kelentong dia selamat. Tuan-tuan, hak kejahatan dia nak terlepas mudah-mudah. Dia dengan Tuhan. Kalau kita ingat yang tu, senang untuk kita bagi kemaafan. Walaupun kita tak nafi, tuan-tuan baca sirah Nabi berjumpa. Ada beberapa peristiwa yang Nabi SAW sendiri. Contohnya, hak ni dengan tombak dia. Kalau tengok kisah Sayyidina Umar, memang boleh nampak tuan bagaimana Wahsy ni. Wahsy ni dia punya peranan dia hanya makan upah. Upah dia target orang. Dia pergi perang Uhud, dia tak kalut dengan orang lain, dia tak ada cadang nak bunuh orang lain. Dia kira plan dia, aku nak bunuh Hamzah. Tu ya. Dia cari Sayyidina Hamzah, jumpa balik. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Sebab tu Nabi SAW selepas pembukaan kota Mekah, Wahsy masuk Islam. Tapi Nabi tak boleh tuan-tuan. Nabi terima dia masuk Islam, tapi Nabi tak boleh. Nabi minta, nah pasal bila tengok muka apa semua ni dia duk berafah, tak selesa. Nabi minta untuk dia duduk jauh. Dia jauh tuan-tuan daripada Nabi. Tapi dia tebus kesalahan dia dengan membunuh Musailamatul Kazzab. Itu kita duk baca di Masjid Semeli. Kisah di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdepan di antaranya ialah dengan bala tentera Musailamatul Kazzab. Pembunuh Musailamah Al-Kazzab ini adalah Wahsy. Sebab tu ditunjukkan bagaimana tuan-tuan, bagaimana bila hari dia berjaya membunuh tu, dia sebut apa? Dulu aku membunuh manusia yang paling baik, iaitu Sayyidina Hamzah. Hari ini dengan tombak aku berjaya menebuskan balik kesalahan aku. Aku berjaya membunuh manusia yang paling jahat, iaitu Musailamah Al-Kazzab. Jadi tuan-tuan, masing-masing caralah para sahabat ni nak ambil hati, nak dapat tuan-tuan keampunan daripada Allah, masing-masing cara. Cukup indahlah pengajaran-pengajaran daripada para sahabat. Jadi Abdullah bin Ubay ni akhirnya tuan-tuan bukan sekadar jubah Nabi cuba untuk nak sembahyang jenazah dia, Nabi nak berdoa untuk dia, istighfar untuk dia, Nabi nak buat belakang. Sayyidina Umar menghalang. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah bukan tak kenal ni bapak munafik jahat tu ayat tu. Sayyidina Umar
Nah, kira hak kita buat tu pun betul tuan-tuan macam Sayyidina Umar. Kan? Tang ni tak payah dia kata aku kena ambil Sayyidina Umar. Tapi Nabi ni lembutnya hati sampai akhir untuk Allah turunkan ayat. Turunkan perintah untuk Nabi tidak mensolatkan kepada Abdullah bin Ubay. Jadi lepas pada tu Sayyidina Umar ni duduk senarai. Apa tuan-tuan cadangan-cadangan dia pada Nabi dan beberapa peristiwa yang berlaku yang kata-kata dia, pandangan dia itu diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nak gambarkan Nabi salah, tapi Tuhan nak jadikan ini di sebalik itu ada pengajaran-pengajaran penting, antaranya nak mencerita kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab. Pandangan dia bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara sejarah-sejarah penting yang berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah, dan insya-Allah tuan-tuan kita berjumpa pula, kita akan tengok di penghujung tahun yang ke-9 ini, iaitu pada bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin kumpulan para sahabat melaksanakan haji pada tahun yang ke-9. InsyaAllah nanti kita cerita macam mana tuan-tuan Sayyidina Umar pimpin. Tahun itulah waktu Sayyidina Abu Bakar pimpin para sahabat. Tahun itulah bila waktu Sayyidina Abu Bakar sedang pimpin ni, Nabi hantar pula Sayyidina Ali untuk buat pengisytiharan bagaimana memberi peluang 4 bulan kepada musyrikin untuk buat keputusan. Lepas pada 4 bulan tu tak ada orang musyrikin di Makkah. Tak ada dah berhala, tak ada dah segala bentuk yang lain daripada umat Islam. Bila bersih semua ni, barulah tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun akhir hayat Nabi pula melaksanakan haji yang akhir. Setahun selepas itu Nabi pimpin pula umat Islam. Jadi laksana haji bulan Zulhijjah. Habis haji itu Zulhijjah, tolak balik Muharram, Safar, Rabiul Awal, wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kitab kita tak banyak, sikit ni. Tapi tak tahu berapa tahun ni. Sikit ni lagi. Kitab kita ni hanya tinggal setahun lebih sahaja. Kisah sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang ini ada manfaat, dan yang paling besar tuan-tuan, kita nak ambil sebanyak yang mungkin pengajaran daripada kehidupan Nabi dan para sahabat. Salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.